Assalamualaikum, hai kawan-kawan. Okey, hari ini saya nak tunjukkan dua kesalahan pemula yang baru nak ternak Dapia Magna, dan juga saya akan tunjukkan 3 jenis air yang sesuai untuk kita gunakan untuk ternak Dapia Magna. Tapi sebelum tu, mana yang belum subscribe lagi channel saya, korang kena subscribe channel saya, okey? Okey, kat depan saya ni adalah tempat pembiakan Dapia Magna saya ni adalah DM Okey, kesalahan pertama adalah air. Kenapa saya kata air? Sebab nak ternak Dapia Magna ni kita kena menggunakan air yang tanpa klorin Ada salah satu brother ni, dia WhatsApp saya. Dia kata macam mana nak ternak Dapia Magna. Dia dah 3 kali gagal. Lepas tu saya kata dia guna air apa? Dia kata guna air paip. Lepas tu saya kata tak boleh, nak ternak Dapia Magna ni kita kena menggunakan air tanpa klorin. Okey, bukan saja tempat pembiakan ni saja kita kena gunakan air tanpa klorin. Kita nak bancuh makanan pun kita kena menggunakan air tanpa klorin. Okey, kesalahan kedua adalah pemberian makan. Okey, kenapa saya kata pemberian makan? Sebab banyak yang pemula yang tak tahu sukat macam mana dia nak bagi makan untuk first starter contohnya starter kita beli tak banyak, jadi kita tak perlu bagi terlampau banyak makanan dekat DM kita sebab kalau terlampau banyak kita bagi makan, air ni akan jadi keruh dan boleh menyebabkan Dapia Magna kita mati. Okey? Faham Okey, itu adalah dua kesalahan pemula yang baru nak ternak Dapia Magna, air dan juga makanan. Okey, kejap lagi saya akan tunjukkan cara saya macam mana saya set up Dapia Magna saya untuk saya biak. Okey? Okey geng, ni adalah contoh saya set up untuk Dapia Magna saya macam mana saya ternak Dapia Magna saya. Okey, yang pertama kita kena ada bekas tak kisah pun bekas apa yang korang nak pakai. Bekas polystyrene macam ni ke, ataupun akuarium besar ke, 3 kaki ke, 4 kaki ke, tak kisah. Ataupun baldi ke, okey, bekas macam ni ke, tu tak kisah. Yang pasti bekas tu jangan terlampau kecil. Ini sebagai contoh saja saya buat untuk korang yang pemula baru nak ternak Dapia Magna. Dan kedua, kita kena ada starter. Okey, starter Dapia Magna starter Dapia Magna. Tak payah pakai banyak-banyak pun. Dan juga ketiga, kita kena ada air. Okey, air ni adalah air tanpa klorin ni yang dah saya peram selama 3 hari. Kalau korang tak ada air peram pun tak jadi masalah. Kita boleh menggunakan hypo anti klorin tu. Kita letak je 3 ke 4, 5 ke. Lepas tu kita test air ni menggunakan tester klorin. Ni dah togel lah, dah tak ada dia punya tu. Okey, kita menggunakan tester klorin lah kalau korang menggunakan hypo anti klorin. Okey, alang-alang kita cakap pasal air ni, saya akan bagi tahu 3 jenis air yang sesuai untuk kita gunakan. Okey, yang pertama adalah air yang kita peram selama 3 hari. Dan juga air kedua jenis air kedua adalah jenis air ikan. Ni adalah air bekas ikan Pastikan air bekas ikan ni tak berbau. Kita boleh guna untuk ternak Dapia Magna. Ni bekas ikan ni kan 3 hari ke, 2 hari ke, 5 hari ke kita tukar air. Jadi air ni kita simpan. Kita simpan untuk kita ternak Dapia Magna Dan air ketiga adalah air bukit ataupun air sungai. Tapi sebelum korang nak gunakan air bukit ataupun air sungai, korang kena biarkan semalaman bagi suhu dia samalah dengan air biasa. Okey. Dan keempat, okey, tadi yang pertama kita dah cakap pasal bekas, kedua pasal starter, ketiga pasal air kan. Ini adalah keempat. Apa perlu kita buat? Okey, contohnya kita beli starter Dapia Magna kita dapat dalam plastik ni. Apa perlu kita buat? Kita jangan terus buka, masuk saja. Kita biarkan dia macam ni. Okey, selama 5 ataupun ke 10 minit. Okey.
Okey, sekiranya dah 10 minit, ni contoh sekiranya dah 10 minit, kita angkat, kita masuk saja. Okey. Okey, macam saya ni adalah ni starter saya ni kita dah set up, kita masuk saja. Macam ni. Faham tak? Okey, ni adalah starter DM pastikan kalau DM kita dah sampai, kita letak dulu, bagi sama suhu air dalam plastik dan juga air dalam tempat pembiakan daripada magna kita. Okey. Jom kita pergi ke cara bancuh makanan untuk daripada magna. Okey geng, ni adalah cara saya macam mana saya bancuh makanan untuk daripada magna saya Yang pertama, kita kena masukkan yeast Kalau korang ada sudu KFC, korang boleh masukkan 4 sudu KFC ni disebabkan saya tak ada sudu KFC, saya main agak-agak saja. Okey, sikit lagi. Okey. Lepas tu kita kacau kita kacau bagi yeast ni dia larutlah dengan air tu. Okey, pastikan korang menggunakan air yang tanpa klorin jangan guna air pipe pula. Nanti mati yeast kita. Mati yeast pula. Mati kita punya DM. Satu lagi tambahan Satu lagi tambahan. Kalau korang ada sebuk Sprina, korang boleh letakkan 1 sudu KFC. Itu lagi bagus Kalau korang tak ada pun tak apa, tak ada masalah. Korang boleh menggunakan yeast. Menggunakan yeast saja. Tapi yang penting pastikan korang menggunakan air yang dah diperam yang dah tak ada klorin lah. Senang cerita yang tak ada klorin. Okey, disebabkan saya ada sebuk Suprina, saya guna sikit saja. 1 sudu KFC Kalau korang ada sudu KFC, korang boleh guna ni 1 sudu KFC. Macam ni. Masuk je. Tu kita kacau. Kacau bagi dia sebati dengan air tu. Tadi kita dah buat cara setup macam mana saya setup DM saya Okey, ni cara saya bagi makan dekat DM. Okey, kalau biasanya kalau saya beli starter, tak banyak mana pun starter tu, banyak macam tadi je, saya akan bagi 1 penyedot ni. Okey, 1 ni je cukup. Kita bagi 1 ni je cukup. Macam ni. Okey dah, cukup. Jangan bagi banyak-banyak Nanti kalau banyak nanti dia keruhkan air, DM boleh mati lah. Kita nak banyakkan DM saja. DM kita sikit kan. Starter kita tak banyak. Kalau korang nak lagi bagus, korang kena biarkan yeast yang kita bancuh ni selama 1 malam. Tu lagi bagus. Ataupun korang boleh letak oksigen. Oksigen jadi saya bagi tunjukkan saya punya makanan tambahan untuk dapia magna Okey geng, ni adalah makanan tambahan untuk dapia magna saya. Ni adalah bancuhan saya Kalau korang nak lagi makanan tu lebih bagus, korang letak oksigen je macam ni. Lepas tu korang letaklah yeast, lepas tu air yang kita peram, lepas tu kita letak sebuk Sprina. Lepas tu kita dah boleh biarkan dia 1 malam. Besok tu kita dah boleh bagi. Okey. Sampai di sini saja video saya. Kalau korang ada cadangan ataupun pertanyaan, korang boleh tinggalkan komen kat bawah tu. InsyaAllah nanti saya akan balas. Okey. Assalamualaikum.